Walaupun tentera Sepanyol tak dapat conquer Sulu dengan Mindanao, kerajaan Sepanyol tetap anggap yang dua-dua wilayah ni di bawah jajahan dia orang. Wah, macam gitu punya mudah kau nak claim. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ini. Hari tu kan, lepas aku buat video pasal krisis Filipina-China, aku terfikir satu tajuk yang aku rasa menarik untuk aku ceritakan. Sebenarnya konten ni dah tulis hari tu, tapi aku boleh terlupa nak buat siap. Semalam masa aku cek fail konten-konten aku, baru aku perasan tajuk ni aku belum buat lagi. Jadi hari ni aku nak kongsikan cerita yang aku baca berkenaan kejatuhan Islam di Filipina. Sebelum kita masuk pada topik utama, izinkan aku untuk kongsikan dulu latar belakang pasal Filipina. Filipina merupakan sebuah negara dekat wilayah Asia Tenggara di mana majoriti penduduk dia beragama Kristian Katolik. Agama Islam pula agama kedua terbesar dalam masyarakat Filipina. Berdasarkan data dari ASEAN International, pada tahun 2023, Filipina mempunyai populasi seramai 109,703,796 orang. Daripada semua ni, 90.63%, yakni berjumlah 99.4 juta orang beragama Kristian. Manakala 5.54%, yakni berjumlah 6.077 juta orang yang beragama Islam. Majoriti orang Islam dekat Filipina ni menetap dekat Pulau Mindanao, Palawan dengan Kepulauan Sulu. Untuk pengetahuan korang juga, nama Filipina ni sebenarnya diambil daripada nama King Philip II, Raja Sepanyol masa era penjajahan Sepanyol di abad ke-16. Disebabkan Filipina ni dah duduk bawah pemerintahan Sepanyol selama 333 tahun, kemudian di bawah pemerintahan US selama 48 tahun, maka tak pelik kalau kita tengok yang Filipina ni ada banyak pertalian budaya dengan negara barat. Tapi pasal penjajahan Sepanyol dengan US tu kita cerita kejap lagi. Sekarang ni aku nak cerita dulu macam mana Islam boleh sampai dekat Filipina. Berdasarkan sumber sejarah, agama Islam mula berasimilasi dengan orang tempatan Filipina dianggarkan pada abad ke-14. Proses ni telah digerakkan oleh para ulama dan pedagang dari Arab, India, Parsi atau sekarang ni Iran dan juga dari Indonesia. Berdasarkan bacaan aku, ada beberapa teori berkenaan tarikh kedatangan Islam dekat Filipina. Teori yang pertama, agama Islam dianggarkan telah bertapak di Filipina pada awal abad ke-14. Untuk menyokong teori ni, ada satu penemuan batu nisan yang bertulis nama Mikbal dengan catatan tarikh pada tahun 1310. Batu nisan ni dijumpai dekat Badato, satu kawasan yang tak berapa jauh dari Holo, Kepulauan Sulu. Teori yang kedua, agama Islam dianggarkan sampai ke Filipina pada tahun 1380. Wilayah pertama yang menerima pengaruh Islam ni ialah Kepulauan Sulu dengan Mindanao. Agama dan budaya Islam ni dikatakan dibawa masuk oleh seorang ulama yang bernama Karimul Makhdum yang berasal dari tanah Arab. Masjid Syekh Karimul Makhdum juga telah dibangunkan sebagai masjid pertama dekat Filipina. Teori lain pula ada yang mengatakan Islam ni dibawa masuk dan disebarkan oleh Raja Bagindo Ali, seorang kerabat diraja Minangkabau yang datang dari Pagaruyung. Raja Bagindo Ali telah menyebarkan Islam di Kepulauan Zamboanga dengan Kepulauan Basilan sekitar tahun 1390, 10 tahun selepas Karimul Makhdum datang ke Filipina. Kedua-dua pulau ni dipercayai menjadi titik permulaan kepada perkembangan peradaban Islam dekat Filipina. Raja Bagindo Ali juga dipercayai menjadi pengasas kepada Kesultanan Sulu. Selain tu, muncul beberapa lagi kerajaan Islam dekat Filipina macam Kesultanan Maguindanao dengan Kesultanan Lanao. Bila berdirinya beberapa kerajaan Islam dekat Filipina, Islam mula disebarkan dengan lebih meluas. Seorang lagi tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Islam dekat Filipina ialah Raja Sulaiman, Raja Manila yang ke-14. Untuk pengetahuan korang, bila Raja Ahmad dari Brunei Darussalam berjaya kalahkan Raja Avijir Kaya, Raja Kerajaan Majapahit yang memerintah Manila pada
masa tu, Raja Ahmad terus jadikan Manila ni sebagai kerajaan Islam. Jadi, masa pemerintahan Raja Sulaiman ni lah, penyebaran Islam jadi rancak dan makin berkembang dari tahun 1570 sampai 1574. Sekarang ni bermula episod kejatuhan Islam di Filipina angkara kerajaan Sepanyol. Aku rasa korang mesti pernah dengar nama Ferdinand Magellan kan? Dia ni seorang penjelajah Portugis yang kerja untuk Raja Sepanyol. Dia juga yang explore jalan baru untuk kerajaan Sepanyol pergi ke Kepulauan Rempah masa ekspedisi dia nak pusing dunia. Magellan juga dicatatkan sebagai orang Eropah pertama yang menjejakkan kaki di Filipina. Walau bagaimanapun, dia telah dibunuh oleh seorang ketua suku masyarakat tempatan Filipina yang dikenali sebagai Lapu-Lapu. Kalau korang tak pernah dengar lagi pasal Ferdinand Magellan, lepas layan video ni, korang boleh layan video aku yang bertajuk Panglima Awang Hitam. Lepas beberapa ekspedisi yang dijalankan oleh kerajaan Sepanyol, akhirnya diorang dapat buat penempatan dekat Cebu pada tahun 1565. Pada tahun 1570, Miguel Lopez de Legazpi decide nak cari tempat baru yang sesuai untuk dia bangunkan ibu kota. Dia pun hantar Martin de Goiti dengan Juan de Salcedo pergi cari lokasi yang sesuai. Lepas diorang dah berjaya kalahkan beberapa pemimpin Islam, Sepanyol pun bangunkan pusat pemerintahan diorang dekat Manila pada tahun 1571. Bila Sepanyol dah bertapak dekat Filipina, diorang ni bukan datang sahaja, diorang ada misi nak dijalankan. First, diorang nak masuk dalam market perdagangan rempah ratus, yang mana bisnes ni sangat menguntungkan pada masa tu. Yang kedua, diorang nak kembangkan lagi hubungan baik diorang dengan Jepun dan China. Last kali, yang paling penting, diorang nak sebarkan agama Kristian. Beberapa pemimpin agama Kristian telah diberikan tanggungjawab untuk kristiankan penduduk tempatan. Pusat-pusat pentadbiran awam pun mula dibangunkan dan pemimpin tempatan akan jadi wakil pemerintah untuk kerajaan Sepanyol. Dengan cara ni, budaya dan agama Kristian dapat dikembangkan dengan jayanya. Menjelang tahun 1574, kuasa kerajaan Islam pun runtuh dekat Filipina lepas beberapa siri serangan telah dilakukan oleh Sepanyol. Di bawah pimpinan Legazpi, bala tentera Sepanyol telah menyerang kawasan penempatan masyarakat Islam dekat Manila yang masa tu dipimpin oleh Raja Sulaiman. Lepas tu, diorang serang pula kerajaan Brunei Darussalam demi nak hancurkan pengaruh kuasa Brunei dekat bahagian utara Filipina. Dalam masa yang sama, Sepanyol pisahkan Kesultanan Sulu dekat bahagian selatan Filipina. Jadi, penjajahan Sepanyol makin meluas yang menyebabkan pengaruh diorang hampir di seluruh Filipina. Bila dah rasa makin kuat, Sepanyol target nak conquer Mindanao dengan Sulu sebab dua wilayah ni adalah pusat gerakan orang Islam dekat Filipina. Orang Sepanyol gelaukan masyarakat Muslim dekat dua-dua wilayah ni sebagai bangsa Moro. Sepanyol fikir kalau diorang dapat jatuhkan Mindanao, lagi senang le diorang nak conquer Sulu dengan Brunei. Tapi, tentera Sepanyol terpaksa hadap pertempuran sengit daripada tentera tempatan. Lepas dah 15 tahun berperang, barulah Sepanyol dapat bangunkan pangkalan tentera dia dekat wilayah Tampakan pada tahun 1596. Sayangnya, pada tahun 1597, pasukan tentera Sepanyol terpaksa tinggalkan Tampakan sebab diorang tak boleh nak bertahan dengan serangan dari penduduk tempatan. Walaupun tentera Sepanyol tak dapat conquer Sulu dengan Mindanao, kerajaan Sepanyol tetap anggap yang dua-dua wilayah ni di bawah jajahan diorang. Wah, macam gitu punya mudah kau nak claim. Sembang boleh le, nak conquer pun makan tahun. Bila dah dapat tempat, baru setahun kena serang, dah mencecet lagi nak borak ni kawasan dia lah. Satu rumah freehold non bumi bang. Okey. 4 bilik, 3 bilik air. Oh, baik lah. Korang pun ada kat sini? Dah lalang korang ada dekat sini. Korang pernah tak terfikir berapa sebenarnya nilai keboleh pinjaman korang untuk korang beli rumah ke, beli kereta ke, buat personal loan ke, buat business loan ke? Korang tak tahu kan? Jujur je le. Okey, sekarang ni aku nak ajak korang cek kesihatan kredit korang. So, macam mana? Ada satu website yang boleh tolong kirakan berapa sebenarnya nilai yang korang boleh pinjam, iaitu mypocket.my. Senang je nak cek. Korang masukkan je jumlah pendapatan dan komitmen korang. Dan sistem ni akan bagi tahu berapa pinjaman yang korang layak dapat. Untuk pengetahuan korang, syarikat yang handle mypocket.my ni dah hasilkan lebih 2,000 video berkenaan pendidikan kewangan. Lepas sekian lama diorang mendidik orang, diorang pun cipta mypocket.my untuk bagi rakyat Malaysia ni tahu dekat mana kedudukan kewangan diorang. Bagus ke tak bagus? Dengan nilai serendah RM50, korang boleh terus dapatkan report mypocket korang. 1,000 pelanggan terawal akan dapat info laporan SeaCris, SeaTOS, Experience, PK, Angkasa secara percuma. Yang menariknya, korang siap dapat consultation sekali berkenaan kewangan korang. Diorang akan ajar korang macam mana nak susun komitmen korang berdasarkan laporan kewangan korang. Barulah korang mudah nak buat keputusan berkenaan kewangan korang. Sebenarnya kan, korang kena cek kesihatan kredit korang at least tahun sekali tau. So tunggu apa lagi? Pergilah daftar mypocket.my sekarang. Korang boleh tekan link yang aku dah letakkan dekat description ataupun pin komen. Okey, korang pergilah sambung tengok video dulu. Aku nak tengok rumah ni kejap.
Zan, kalau aku nak beli rumah ni cash boleh? Cantik, lagi baik. Berapa kau nak beli ni? Aku ingat nak beli satu taman lah Kau kata tadi nombor 6. Lepas tentera Sepanyol dah berundur, orang Islam Filipina mula ubah strategi ketenteraan diorang daripada defensif jadi ofensif. Pada tahun 1599, Datu Salikula, pemimpin Maguindanao, dan Datu Sirungan, pemimpin Buayan, lancarkan serangan ke atas pangkalan utama Sepanyol yang terletak dekat Central Visayas. Serangan diorang ni dengan kekuatan seramai 3,000 orang tentera. Pada tahun 1602, serangan terbesar telah dilancarkan di Batangas, di mana kerajaan Islam Filipina datang dengan kekuatan sebanyak 50 buah kapal. Dalam perang ni, pihak Sepanyol kalah teruk. Lepas daripada peristiwa ni, berderet lagi peristiwa peperangan antara tentera Sepanyol dengan kerajaan Islam Filipina. Diorang ni berperang dan kekal bertahan dari abad ke-17 sampai dah nak penghujung abad ke-19. Punya lama diorang berperang, dah makan ratus tahun tau. Sepanyol tetap tak dapat nak conquer kawasan kerajaan Islam Filipina ni. Pada tahun 1898, berlaku pula peperangan antara US dengan Sepanyol. Perang ni terjadi disebabkan US masuk campur dalam urusan wilayah jajahan Sepanyol macam Cuba, Puerto Rico, Guam dan Filipina. Perang ni bermula pada April 1898 di mana pertempuran diorang ni berpusat dekat Teluk Manila. Sampai bulan Julai, Sepanyol ni dah rasa penat nak lawan dengan US yang diorang rasa US ni terlampau kuat untuk diorang. Akhirnya, pada 1 Oktober 1898, satu perjanjian damai yang dikenali sebagai Treaty of Paris telah ditandatangani oleh US dengan Sepanyol. Dalam perjanjian ni, US nak Sepanyol mengiktiraf kemerdekaan negara Cuba. Selain tu, Sepanyol bersetuju untuk jual Filipina kepada US dengan harga sebanyak 20 juta US dolar. Kawasan yang dijual ni termasuklah wilayah Sulu dengan Mindanao. Nampak tak celaka dekat situ? Engkau nak conquer pun tak dapat, suka-suka engkau je nak jual kawasan orang Tapi untuk pengetahuan korang, US dah tahu dah pasal benda ni. Jadi, sebelum Treaty of Paris tu dibuat, US dah buat perjanjian dulu dah dengan pemimpin wilayah Sulu dan Mindanao pada bulan Ogos 1898. Perjanjian ni dikenali sebagai Kirambits Treaty, di mana perjanjian ni mengatakan orang-orang dari wilayah Sulu dengan Mindanao ni adalah orang yang bebas merdeka. Walau bagaimanapun, US kianat janji ni, di mana diorang melakukan diskriminasi terhadap orang Islam Filipina sampai tercetusnya pemberontakan Moro pada tahun 1899. Aku nak kongsikan sikit sejarah pemberontakan yang diketuai oleh Emilio Aguinaldo. Emilio ni dah melancarkan gerakan revolusi Filipina untuk menentang Sepanyol dari tahun 1896 lagi. Lepas dah tak tahan dengan serangan daripada Emilio ni, kerajaan Sepanyol ajak dia buat perjanjian damai. Jadi, pada 14 sampai 15 Disember 1897, Emilio sign satu perjanjian damai yang dikenali sebagai Pact of Biak-na-Bato, di mana dia akan hentikan serangan dan bubarkan kerajaan yang dia dah bina. Sebagai pertukaran, Emilio akan dibayar sebanyak 800,000 Mexican peso, tapi dia akan dibuang negeri ke Hong Kong. Apa yang Sepanyol tak tahu ialah Emilio bersetuju dengan perjanjian tu sebab dia nakkan duit tu untuk beli lebih banyak senjata. Dia setuju untuk dibuang negeri ke Hong Kong pula sebab dia perlukan masa untuk susun atur balik organisasi dan strategi serangan dia. Bila dia dapat tahu Sepanyol dah berperang dengan US, Emilio pun balik semula ke Filipina pada 19 Mei 1898. Pada 12 Jun 1898, Emilio kumpulkan balik semua tentera dia dan isytiharkan kemerdekaan terhadap Filipina. Pada bulan September 1898, Emilio buat perjumpaan dan perbincangan dekat Malolos, kawasan dekat utara Filipina. Lepas perbincangan dibuat, diorang pun tubuhkan negara baru yang dikenali sebagai Republik Malolos atau sekarang dikenali sebagai First Philippine Republic pada bulan Januari 1899. Of course Emilio akan jadi presiden kepada negara baru ni. Lepas sekian lama memerintah, Emilio pun kena tangkap dengan kerajaan US pada tahun 1901. Emilio seru semua orang Filipina untuk menolak pemerintahan US dekat Filipina. Lepas tu, US pun lantik beberapa pemimpin untuk memerintah Filipina. Tak lama lepas tu, meletus pula Perang Dunia Kedua di mana Jepun pula datang dekat Filipina. Lepas Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua, US tuntut balik hak dia ke atas Filipina. Tapi disebabkan faktor dalaman dan luaran, US pun jalankan kerja-kerja untuk bagi kemerdekaan dekat Filipina. Lepas Filipina merdeka pada 12 Jun 1946, umat Islam dekat Filipina mula dapat kebebasan dan semakin berkembang. Jumlah umat Islam dekat Filipina makin bertambah setiap tahun sampai sekarang. Benda ni dibuktikan dengan wujudnya beberapa pusat kajian dan organisasi Muslim dekat beberapa wilayah dekat Filipina. Salah satunya ialah Islamic Center dekat Manila yang menempatkan sekitar 30,000 orang Islam. Agama Islam juga dah dapat
mendapat pengiktirafan dari kerajaan Filipina. Pada tahun 2002, Presiden Gloria Macapagal Arroyo telah mengisytiharkan Hari Raya Aidilfitri sebagai cuti kebangsaan untuk negara Filipina. Benda ni dianggap sebagai hadiah atau pemberian istimewa untuk komuniti Islam dekat Filipina. Masa ni juga, masjid dan surau dah makin banyak dekat ibu kota Filipina. Pada Januari 2023, kerajaan Filipina di bawah pimpinan Ferdinand Marcos Jr. telah menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dalam mewujudkan kerajaan autonomi Muslim di wilayah Mindanao di mana majoritinya penduduk Islam. Kerajaan autonomi ni dijangkakan akan dilaksanakan pada tahun 2050 nanti. Kalau ikutkan, Mindanao ni kawasan yang kaya dengan perhutanan dan sumber asli tapi tak dibangunkan dengan baik. Jadi kerajaan Filipina nak bangunkan kawasan kegiatan ekonomi dekat Mindanao supaya boleh menarik minat investor luar untuk datang ke Filipina. So begitulah kisahnya tentang kedatangan, kejatuhan, kebangkitan dan perkembangan Islam dekat Filipina. Semoga video hari ini dapat menambah pengetahuan korang tentang sejarah Islam dekat Filipina. Macam biasa, kalau korang ada sebarang pandangan, pendapat, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang dipersilakan tulis dekat ruangan komen. Dan sekiranya korang rasa seronok bila dengar cerita ni, rasa berbaloi dapat ilmu baru, kalau rasa nak bagi buah tangan sikit, korang tekan je button super thanks tu. Aku nak minta maaf anda kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun cara penyampaian cerita aku ni membuatkan korang ngantuk dan rasa nak tidur. Terima kasih yang tak terhingga kepada korang semua yang sudi untuk dengar cerita aku ni sampai habis. Semoga kita semua dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.